بالله من الشيطان الرجيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan pada hari ini untuk menghirup nafas, menghirup oksigen dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mendalami hidayah Allah Subhanahu wa taala agar Allah pimpin kita terus berjuang setiap hari menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah ya. Merah menyala. Bak semangat yang berkobar. Berkobar kerana perjuangan Ustaz. Betul, Ustaz. Ya, yang kita harap terus ya Ustaz ya. Ustaz. Hari ini kita bersemangat Ya. Kepada tuan-tuan yang berada di rumah untuk share Ya, ya, Ustaz. tekan Ya. butang share. Ada loceng ke Ustaz? Sebarkan ting-ting. Ting-ting Sebarkan. kalau di YouTube Sebarkan, ya. Sebarkan untuk sama-sama kita meneruskan Ya. pelajaran kita daripada halaman yang ke-71 berbicara tentang bagaimanakah kita ingin mendapat pertolongan daripada Allah ya, dan kalau ada cabaran yang melanda ketika kita berjuang, Allah mengingatkan satu nikmat yang besar yang kita akan belajar pada hari ini. Jom sama-sama kita mulakan dahulu dengan Ummul Quran dipimpin oleh Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Baik, terima kasih kepada Ustaz Tuan Fazrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, para penonton My Quran Time yang senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman 'allamal Quran. Ustaz, satu nikmat yang Allah Taala kurnia pada kita, iaitu kesempatan untuk terus belajar dalami Al-Quran kalamullah. Dan semestinya surah Al-Fatihah Ustaz yang kita tak pernah tak baca dalam My Quran Time Ustaz, sehinggalah ke episod yang hari ini. Begitu juga dalam kehidupan kita Ustaz, kita akan tunduk, kita akan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan sujud dan kita akan membaca surah Al-Fatihah di setiap qiyam solat kita Ustaz. Jadi hari ini kita nak baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya dapat mengambil ataupun menyemak surah Al-Fatihah kita. Dan satu hari nanti mungkin kita berdua dan bertiga bersama Ustaz Tirmizi akan mendengar bacaan tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran. Kita dah dengar dah dekat Johor, kita dah dengar. Ya, Ustaz. Dekat Pahang kita dah dengar. Pahang kita dah dengar. Dan insya-Allah Banyak lagi tempat-tempat negeri yang akan belum datang kita insya-Allah. pergi, ya. Baik, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Jadi kita sama-sama baca Ummul Quran surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih
ucapkan Ustaz Tamizi ya, membacakan surah Al-Fatihah sebentar tadi, di mana kita membaca alhamdulillahirabbil alamin Ustaz ya. Dalam buku tafsir Al-Quran Ustaz Tun Uruni Aziz ini dinyatakan tentang satu perumpamaan ya, kisah bagaimana kalau katakan kita naik kereta mati dekat atas bukit tengah malam dengan anak isteri, buka tingkap dengar bunyi harimau mengaum ya. Dan pada waktu itu nak cari mekaniknya tak ada apa sebagainya, tiba-tiba datang kawan kita pada waktu itu, dia kalau Tok Guru ni nyatakan bahawa mujur ya, mujur ya, mujurmu datang contoh ya, kan begitu. Tetapi bagi umat Islam, kita baca Al-Fatihah tadi, kita sebenarnya beza orang Islam dengan orang Melayu ataupun orang India ya. Orang Islam tak kisahlah India, Melayu, Cina, Amerika ke, ialah dia ada perkataan bukan sekadar mujurmu datang, tapi alhamdulillah mujur datang. Sampah. Begitu ya, begitu ya. Jadi itu perkara yang kita belajar dan 17 kali kita ulang agar kita bawa di dalam kehidupan kita. Dan insya-Allah kita dari masa ke semasa kita akan belajar lagi Fatihah ini terus, dan pada hari ini kita melihat kepada halaman 71, apakah sinopsisnya. Bermula daripada ayat 158 ya, mari kita tengok, iaitu Allah mengingatkan kepada kita jika seseorang itu meninggal dunia ya, sama ada meninggal dunia ataupun terbunuh, sebenarnya semua ini akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu taala. Kemudian Allah membawakan pada ayat 159 dan ayat 160 itu tentang kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang pernah berbuat silap. Ada beberapa perkara yang disenaraikan sebagai panduan kepada ketua-ketua, pemimpin-pemimpin yang mengikuti pada hari ini. Dan seterusnya pada ayat 161 Allah menceritakan tentang keadilan Nabi Muhammad dalam pembahagian harta rampasan, kerana ada di kalangan umat pada waktu itu yang mempersoalkan Nabi. Dan pada ayat 165 Allah memberitahu ya, memberi komentar tentang percakapan umat pada waktu itu, mengapa kalah dalam Uhud. Jadi ini beberapa perkara yang kita akan belajar. Kita mulakan dengan ayat 158 hingga ayat yang ke-162 bersama dengan Ustaz Tarmizi. Masya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah, sahabat Al-Quran semuanya, kita nak baca permulaan ini, kita dah di muka surat 71 Ustaz ya. Ya, betul. Allahu akbar. 71 page dah kita baca. Dan masuk juzuk yang ketiga. Ini keempat dah. Masya-Allah, masuk juzuk yang keempat, surah yang ketiga maksud saya. Surah yang ketiga, juzuk yang keempat dah. Ya. Dan tak lama lagi dah nak berpindah pula Ustaz ke juzuk yang kelima, musim baru pula Ustaz. Allahu akbar. Ya, jadi musim baru dengan rasa baru, semangat baru Ustaz ya. Jadi kita teruskan insya-Allah. Betul Ustaz. Dan menarik Ustaz sebut tadi pasal Uhud, satu tempat yang bernama Uhud. Ya kan. Jadi nanti kita tunggu kupasan daripada Ustaz Fazrul, namun kita nak baca dulu ayat 158 sehingga ayat 162. Saya cuba untuk baca dengan permulaan ini dengan taranum murattal ataupun bacaan secara tadwir, lagu ataupun taranum Hijaz. Hijaz. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده
وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Terima kasih Ustaz. Membacakan ayat 158 hingga ayat 162 sebentar tadi, memulakan pembelajaran kita menyambung sebenarnya daripada halaman semalam, iaitu halaman 70 pada ayat 157. Allah mengingatkan pada ayat 157, iaitu jika wala in qutiltum fi sabilillah, jika kamu terbunuh pada jalan Allah ataupun meninggal, wafat, ada dua perkara yang dapat, iaitu dapat keampunan dan dapat rahmah kasih sayang daripada Allah. Allah nyatakan begitu pada ayat 157 dan Allah nyatakan dua perkara itu, rahmat dan juga maghfirah ini lebih baik daripada harta yang mereka kumpulkan, segala kemenangan ke apa sebagainya, lebih bagus daripada apa yang berlaku. Pasal Uhud kalah Ustaz Jadi Allah beritahu bahawa kalau terbunuh atas jalan Allah, walaupun kalah itu, tetap juga itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan, apa yang mereka dapat. Jadi pada ayat 158 Allah menambah dan sesungguhnya sekiranya kamu mati atau gugur, kali ini Allah mulakan dulu muttum, mati, kemudian barulah syahid, terbunuh. Kalau ayat 157 tadi terbunuh dahulu, syahid dahulu, kemudian barulah meninggal. Jadi ayat 158 ini Allah beritahu kepada seluruh manusia, kalau katakan meninggal, semua orang meninggal. Kalau terbunuh, kalau terbunuh itu bukan fi sabilillah, tapi melawan jalan Allah, maksudnya terbunuh itu ataupun kena bunuh pasal orang tak puas hati, tak bayar hutang ke apa ke, Allah cakap wa la ilallahi tuhsyarun, semua akan kembali balik kepada Allah, tetapi Allah tak janjikan apa-apa. Bila tak janji apa-apa tu, sama ada dapat keampunan, dapat rahmat ke tidak, tak jelas berbanding dengan ayat 157. Jadi tentera Uhud kalah Ustaz. Tentera Uhud kalah. Yang kita baca sekarang ini adalah analisis tentang komentar Allah dah lepas habis Uhud ini. Cuba Ustaz lah, kalau katakan kita ada satu pasukan Ustaz kita minta dia buat kerja, dia tak buat kerja. Allah. Dan sebabkan dia tak buat kerja itu, mesin yang digunakan itu tersalah guna, terpotong tangan, orang tersebut meninggal seorang. Masya-Allah. Pasal dia tak ikut peraturan. Apa perasaan Ustaz waktu itu kalau Ustaz sebagai ketua? Maksudnya it's not my fault lah. Dan sebenarnya faultnya pada yang kena tadilah. Sebab dia tak mengikut spesifikasi, arahan dan sebagainya. Betul. Dan lebih daripada itu, kalau katakan dia sebagai ketua pula yang menjaga orang yang terbunuh tersebut, sebenarnya ketua itulah yang bersalah kalau nak cakapkan. Jadi di sini bukan sekadar seorang, bukan seorang, 70 orang terbunuh, syahid pada waktu itu, kerana ada pasukan tentera di atas bukit itu tak jaga stesen. Tak jaga. Pasal Nabi cakap dalam perbincangan oleh Dr. Mustafa Istibai, Nabi kata kalau dah habis, menang ke tak menang ke, Nabi akan hantar orang untuk beritahu dah boleh dah bergerak, beredar. Tapi mereka tak tunggu yang itu. Pasal nampak banyak kat bawah. Jadi di sini lepas berlaku peristiwa tersebut, Nabi amat
sedih, marah, bercampurlah ya, sahabat-sahabat pun 70 orang pergi ya, termasuklah Hamzah bin Abdul Muttalib ya. Jadi di situ fabima rahmatin minallahi lintalahum, ini adalah ayat bagaimana seorang pemimpin perlu mensikapi kesilapan yang dibuat oleh anak buahnya. Betul. Kalau saya dengan anak saya ke ataupun saya dengan staf saya ke ustaz ya, ataupun ustaz mungkin kalau ada pasukan. Betul. Ya, ini panduan daripada Allah. Bukan mudah, tetapi Allah nyatakan apa? Maka berkat rahmat daripada Allah, engkau wahai Muhammad berlemah lembut terhadap mereka. Lintalahum. Masya-Allah. Kalau dapat rahmat. Kalau tak dapat rahmat, memang nak bagi baliklah ustaz. Maksudnya betapa mahal rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu rahmat Allah ini kita dapat apabila kita baca banyak Al-Quran ini, Allah memberikan pada kita rahmat ya, dan itulah bekalan untuk kita menjadi lintalahum. Masya-Allah. Ya, bagi ibu-ibu yang berada dekat rumah, kadang-kadang anak kan dia buat perangai, dia punya gelas mahal daripada Korea ya, kan pecah kan. Waktu itu dia akan tengok kepada gelas yang pecah ke tengok anak. Kan. Kalau si ibu itu lintalahum, lemah lembut, dia akan tengok anak mak macam mana? Luka tak? Begitu kan. Tapi kalau maknya ini kurang rahmat, ya, mungkin dia kurang baca Quran ke, ataupun ada orang yang baca Quran tapi pasal tak mendalami, mengamalkannya, maka kesannya mungkin dia akan kan 20 hari. 20 hari Ustaz, bukannya 2 jam. 20 hari. Masya-Allah. Setiap kali makan dia ingat tak gelas tu? Itu. Yang satu lagi dah habis dah. Itu kamulah tu. Kan. Perkataan-perkataan itu tanda kepada istilah yang dinyatakan di sini, walau kunta faddan ghalizal qalb dan faddu min haulik. Ya. Jika kamu bersifat kasar, faddan, dan berkeras hati, ghalizal qalb lam faddu min haulik. Jadi kasar satu fizikal kita, tapi hati keras. Hati keras maksudnya anak tu kata mak minta maaf mak, tak apalah mak, nanti saya kumpul duit belanja, saya kumpul duit beli ke Korea, tiket ke Korea, bawa mak beli gelas kan. Masya-Allah. Tapi sampai apa macam kan? Tu Sampai begitu kali kalau anak takut sekali kan. Tapi kalau katakan mak yang tidak dapat rahmat, kalau fadwan itu mungkin dia sampai dia sebatnya kan sampai hati kamu kan. Kalau dia ghalizal qalb itu mungkin dia mengajuk, mak mengajuk kan, masuk ke gua macam bawang putih bawang merah pula kan. Okey, jadi itu bukan contoh teladan ibu yang mendapat rahmat. Masya-Allah. Ya, kisah yang mak mengajuk tak dapat makan telur ikan tembakau apa semua tu kan, itu bukan contoh yang baik. Ya, tapi bagi anak kena jaga. Jangan pula mak ni mengajuk pula kan, biar jelah. Bukan, ini ayat untuk pemimpin. Ya, ibu kepada anak, ayah kepada isteri, ayah pada isteri, ayah kepada anak, ya, suami pada isteri, ya. Ini panduannya. Dan Allah menyatakan lan faddu min haulik, ya, jika kasar dan juga hati keras akan lan faddu min haulik, ini maksudnya Ustaz ya, infaddu ini daripada perkataan pecah. Kalau katakan kita ada gelas macam ni, ni cantik Ustaz ya. Jadi kalau katakan terjatuh tadi tu, prank tu, itu maksudnya lan faddu min haulik. Kesan kalau dah berderai itu Ustaz, rasanya mudah tak untuk kita jadi cawan yang cantik? Dia mungkin boleh cantum tapi tak sama. Jadi itu yang berlaku kalau ibu ataupun ayah macam saya ada fadhan ghalizal qalb. Dua perkara dalam satu lah, fizikalnya mungkin kasar cubit ke apa sebagainya. Nauzubillah, kita harapkan kita dapat kekuatan itu dengan apa? Dengan rahmat. Itu hanya dengan rahmat. Kalau tidak, waktu dalam studio macam ni Ustaz ya, ataupun tuan-tuan yang berada rumah tengah depan Quran, mungkin kadang-kadang tengah tengok Quran pun kan, cucu lalu depan, tutup tukar kartun kan, silap-silap yang si nenek ni pun boleh kata kan, buat bertenang. Kita dalam majlis penuh rahmah. Betul, ya, kena cakap elok-elok ya, itu tandanya. Dan apa perlu dibuat kepada sahabat ya, apa yang perlu dibuat kepada pasukan kita, keluarga kita, kalau kita dapat rahmat yang berlemah lembut itu, adakah kita sekadar senyap sahaja? Tidak. Allah beritahu apa yang perlu dibuat. Yang pertama, fa'fu anhum, mintakan maaf atau maafkan mereka. Kesilapan mereka itu maafkan. Bukan mudah Ustaz ya. Itu tanda lembut itu. Bukan sekadar kita simpan dalam hati, tapi maafkan. Yang pertama. Yang kedua, wastaghfir lahum. Mohonkan keampunan bagi mereka. Subhanallah. Ya. Nabi bersendirian
minta ampun kepada Allah kerana kesilapan mereka tidak taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas Jabal Ruman itu, ya, menyebabkan kekalahan itu. Nabi minta ampun pada mereka. Allah beritahu ni kepada siapa? Pada Nabi. Ya. Jangan, ia juga adalah mesej untuk saya lah, mintakan ampun. Orang tu buat dosa, kita dah nak terbakar ni kan, nak marah dia, tapi ya Allah ampunkanlah dia ya Allah, pasal dia mungkin tak tahu ataupun dia tahu tapi dia tidak ada kekuatan, minta ampun. Tapi jangan minta ampun depan dia. Ya, saya rasa awak ni kena saya mintakan ampun kepada Allah SWT pasal awak ni memang tak buat kerja. Macam tu kan. Bukan begitu, ya. Itu lagi memalukan dia di depan khalayak. Betul, Ustaz. Jadi ini yang kedua. Dan yang ketiganya apa? Bila orang buat silap, Ustaz, ya. Ustaz mungkin kalau ada anak kan, ada, anak bila dia buat silap, dia rasa yakin ke rasa takut, Ustaz? Takut. Rasa takut. Dia akan nyorok belakang pintu kan, duduk belakang lampis senyap kan. Maka pada waktu itu, sebagai tanda kita ini adalah orang yang lembut ataupun layin tadi itu, lembut itu, wasyawirhum fil amr, mesyuarat dengan dia. Panggil dia balik, okey, anak abah kita nak pergi bercuti ni. Dia dah buat silap dah ni. Okey, mai kita nak bincang sikit. Jangan bincang pasal mai kita nak bincang pasal macam mana mengembalikan gelas pecah. Yang itu memang tak cutilah. Memang tak cutilah. Kan? Pasal abah tak apalah abah, kita tak payah pergi cuti abah. Kan? Tapi kadang-kadang macam tu tak berlaku bila berlaku contoh kan. Kita kadang-kadang bila macam plan cuti ni kita dah cancel terus. Oleh sebab kesalahan tu. Itu sebenarnya bukan cara yang betul. Itu maksudnya fadhan ghalizal khalb. Ya, hati keras pada waktu itu kerana apa? Rahmat itu kurang pada waktu itu. Si ayahlah, ya. Dia berlaku juga pada saya, Ustaz, ya. Dia ada waktu dan ini bila baca ayat ini sebalik, dan ini bukannya pecah gelas kan yang dapat surat boleh balas tu kan, bukan. Ini adalah 70 orang terbunuh. Kematian, saya menyebabkan nyawa. Macam. Cuba bayangkanlah kalau katakan orang yang kita sayang, masya-Allah, pasal orang tak buat kerja, tak ikut prosedur SOP, kematian ataupun terbunuh. Subhanallah, ya. Tapi Allah kata kena buat 3 perkara ini. Fa iza azamta, dah dapat dah mesyuarat, ya, pasal nak move on, ya, dengan kehidupan, nak teruskan kehidupan. Bila dah mesyuarat itu, biasalah Ustaz, bila kita bagi kerja pada A, dia tak buat, kita dah susah nak percaya. Betul. Tapi Allah kata bermesyuarat, bila kita dah dapat keputusan, fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Jangan tawakal ala Ahmad ke Ahmeng ke siapa-siapa yang ada tadi. Kita tawakal pada Allah. Pasal apa? Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah suka kepada orang yang bertawakal. Pasal apa? Pasal orang itu boleh saja berubah anytime. Betul. Ya, anak tadi boleh berubah. Tapi kalau katakan kita macam nak cengkam dia, itu menyebabkan dia mungkin lagi sukar untuk berubah. Membawa kita kepada perkataan kita pada kali ini, ya, mari sama-sama kita perhatikan, iaitu perkataan rahimah. Subhanallah, ya, berulang 563 kali dalam al-Quran, ya. Dalam solat kita pun, Ustaz, ya, kita bercakap Rabbi firli warhamni. Ini perkataan asalnya ini, maksudnya mengasihi, menyayangi, berkasih sayang. Bila kita baca Ar-Rahman Ar-Rahim, kita mohon Allah, ya Allah tolong kesian ke aku ya Allah. Ya, tolong kesian ke aku. Jadi kalau kita minta Allah kesian kat kita, kita akan kesian kepada orang yang berbuat silap. Kalau macam tadi kan, dia bukannya dia tengok ini lebih berharga. Dia tengok kepada orang yang tersilap tadi itu, anak tadi tersilap buat kerja tadi, ya Allah dia mungkin kurang tahu ataupun tersilap. Aku pun banyak silap ya Allah, tolonglah beri maaf kepada aku, ya. Jadi kita pun maafkan. Ya Allah, aku banyak silap ya Allah, tolong lindungi kesilapan aku. Jadi kita pun minta ampun untuk orang itu. Dan ya Allah, aku ni banyak silap tapi engkau masih lagi beri aku bercakap dengan engkau. Kan? Jadi kita pun bercakap dengan orang yang buat silap. Bukan mudah, tetapi dengan doa kita, kita mohon rahmat banyak-banyak, kita banyak berbuat kebaikan, rahmat Allah turun kepada keluarga kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Insya-Allah organisasi kita tidak jadi seperti tadilah, Ustaz. Perang tadi kan, tidak berderai, dan bila dah berderai tu, dia makan hatilah, Ustaz. Allah, Ustaz. Bila satu kalimah yang saya kata juga, lan faddu min haulik, mereka menjauhkan diri, Ustaz. Ya. Allah. Maksudnya infaddu tu diterjemahkan menjauhkan, tapi istilah awalnya berderai. Jadi dia akan lari, nak kembali balik tu. Allah tak sama tak semudah itu. Ya, yang kita doakan, kita dapat sesuatu daripada halaman ini. Kita tak bincang lagi ayat seterusnya, Ustaz, tapi tak apa, kita berehat sebentar. Kita bertemu kembali My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.
Alhamdulillah bertemu kembali kita Ustaz, dan juga sahabat-sahabat Al-Quran semuanya. Tentunya kita membincang sekarang ni, kita berada di halaman 71. Saya kira satu perkongsian dan satu ilmu yang sangat menarik, yang memang berlaku pun dalam kehidupan kita Ustaz. Tapi saya secara peribadinya pun rasa sangat bersyukur pada hari ini dapat kita mempelajari ayat 159 ni dan ayat-ayat yang selepas ini Ustaz, tentang bagaimana kita mengolah suasana dalam kehidupan kita berkeluarga, institusi dan sebagainya. Sangat hebat sekali ayat 159 ini dan ayat-ayat yang kita akan tengok sebelum ini. Walaupun buat salah macam mana, tetap lagi fa iza azamta fatawakkal Allah wa syawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Bukan kita sisihkan, bukan kita terus menghukum dan sebagainya, namun ada lagi peluang yang diberikan. Dan bertawakkallah kepada pemilik kita yang sebenar-benarnya, Allah SWT. Jadi sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, jangan lupa untuk bergabung dengan kita di platform rasmi kita, Facebook kita Sahabah Al-Quran My #Quran Time dan juga My #Quran Time. Kita juga ada YouTube kita My #Quran Time Official, dan juga boleh ikuti kami dalam Instagram kami My Quran Time Official. Dan seperti biasa juga, dalam setiap episod kita ingin kongsikan asas-asas tajwid yang kita ingin pelajari ataupun kita ingin ulang kaji sebenarnya. Iaitulah pada hari ini kita nak kongsikan Ustaz, kita nak menyambung lagi makhraj al-lisan, iaitulah makhraj lidah. Ada makhraj khas dia, iaitulah makhraj hujung lidah, diletakkan pada bahagian belakang gigi bawah, iaitulah ada 3 huruf, huruf sad, huruf sin dan juga huruf zai. Dan contoh yang kita nak kongsikan pada hari ini iaitulah berkaitan dengan huruf sad. Kita baru membincangkan tempat keluar dia. Kita belum membincangkan lagi sifat dia. Ada sifat tebal, ada macam-macam lagi. Yang ini kita baru nak berkenalan dengan tempat keluar dia. Dekat mana? Tempat dia, hujung lidah kita diletakkan pada bahagian belakang gigi bawah kita. Sad. Contoh ayat adalah ayat 160, iaitulah yansur. Dan huruf sa ni dia ada satu sifat, kalau kita bagi pengenalan sikit hari ni, iaitu huruf sifat isti'la tebal kan, so dia punya tebal sur. Jadi insya-Allah di pertemuan akan datang kita akan tengok pula sifat dia, apa dia sifat bagi huruf sad. Cuma hari ni kita tahu tempat duduk dia ataupun letaknya huruf sad, iaitu hujung lidah kita, tapi dia letak di belakang gigi bawah kita kan. Sad. Itu ejaan dia saf alif dal sad. Jadi itu jangan kita tentukan dengan sin pula. Tapi ini dari segi sifat lah. Kalau sin dia tak ada tebal, kan. Jadi kalau contoh pada ayat yansurkumullah itu, kalau kita baca dengan sin salah lah, yansur tipis. Ini sa yansur, dia bunyi tebal. Sebab apa? Sebab sifat dia isti'la. Dan sifat ni jangan keliru, kita akan kongsi pada pertemuan hukum tajwid yang akan membincangkan khusus tentang sifat-sifat huruf dalam Al-Quran. Silakan. Ini menarik Ustaz ya. Dan sebenarnya tentang makhraj huruf ini, lebih daripada itu dia memberi kesan pada psikolinguistik istilahnya. Psikolinguistik. Psikologi kepada bahasa yang kita gunakan. Betul. Sebabnya perkataan dalam bahasa Arab ni sampaikan perkataan amal dan juga amal. Contohnya kan. Dia amal juga amal membawa maksud yang jauh beza. Betul. Satu angan-angan dia yang ringan tadi amal alif kan. Betul. Tapi kalau amal tadi itu, jadi bila penggunaan perkataan sin, sad, ia memberi kesan yang jauh. Macam kita kongsi sebelum ni Ustaz. Qul dengan kul. Allah. Katakanlah, makanlah. Kan jauh beza. Jauh kan. Tahu tu tengah hari pula tu kan. Tengah hari pula Ustaz. Baik. Jadi kita teruskan. Tadi kita sudah pun berbincang panjang tentang ayat 159 dan Allah menyambung pada ayat 160 itu mengingatkan kalau Allah tolong, tak ada siapa yang boleh kalahkan. Kalau Allah tak tolong, tak ada siapa yang boleh bantu. Jadi Allah kata wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Pasal kadang-kadang bila kita dah ada orang buat masalah, kita nak tawakal pada Allah. Okey, tapi kamu buat silap kan? Tapi sebenarnya Allah ini sebenarnya yang dah bantu kita selama ini, dan lebih baiklah minta Allah untuk ubah orang itu berbanding dengan kita sendiri nak kawal hati, kita nak berkasar. Tapi rupa-rupanya orang itu makin jauh, pasal kaedah itu bukan kaedah yang Allah berikan kepada kita. Ini cara bagaimana nak menguruskan pasukan, anak ke yang
tersilap. Pasal kita pun pernah tersilap. Kalau kita ni malaikat tu lain cerita Ustaz kan. Jadi ini Allah beri panduan. Pada ayat 161 Allah mengingatkan kepada kita tentang ada komentar kepada Nabi ini, orang-orang yang tak puas hati dengan Nabi, dia kata Nabi ini yaghul. Apa maksud yaghul ini? Maksudnya khianat dalam dia ambil bahagian dia sahaja ketika ada harta rampasan. Jadi Allah kata, Allah yang melindungi Nabi, wa may ya'lul, ya. Siapa yang berkhianat, dia akan datang dengan apa yang dia khianati pada hari kiamat, tetapi thumma tuwaffa, ya, akan dilengkapkan, dibalaskan, ditunaikan apa yang dibuat. Tidak Allah zalim. Nak ceritanya apa? Ayat 161 ni ada di kalangan orang-orang munafik pada waktu itu, dia persoalkan Nabi punya integriti, kan? Ya, dalam masa yang sama Nabi memang buat kerja dia. Jadi apa poin dekat sini? Sebenarnya pada ayat 162 Allah menyatakan, maka adakah orang yang mengikuti keredaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan daripada Allah dan tempatnya di neraka Jahannam. Jadi ini golongan munafik pada waktu itu, dia persoalkan Nabi, padahal Nabi ini adalah orang yang berjuang, bekerja keras. Ya. Orang munafik ni suka membawang istilahnya. Misalnya pada semalam kita sudah membincang, orang munafik dia suka membawang, hari ni sambung lagi. Dia siap cakap lagi Nabi ni jadi makan kot. Okay. Jadi kalau benda tu ada asas boleh, tapi kalau sekadar nak buat celoteh, nak buat konspirasi, perkara itu Allah tegur sebagai satu kezaliman, malah mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak ceritanya orang baik ada beberapa darjat, ya, orang yang buat tak baik pun ada darajat pelbagai, ada tahap pelbagai. Kita nak baca daripada ayat 163 hingga ayat 165. Dalam kekacauan, dalam kekalutan ini, macam mana kita nak masih lagi tenang menghadapi cabaran yang ada? Jom Ustaz. Masya-Allah, baik. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak menyambung baki ayat kita dalam muka surat 71 ini. Mari kita sama-sama baca ayat 163 sehingga ayat 165. Saya nak sambung dengan Taranum Sabah pula saya. Sabah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hum darajatun 'indallah wallahu basirun bima ya'malun. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 163 hingga 165 menyambung kefahaman kita, panduan daripada Allah. Ya, untuk kita kalau kita menghadapi pasukan ahli keluarga yang ada cabaran, ya, dan cabaran memang melanda pada bila-bila masa, Ustaz, ya. Pasal apa? Pasal Allah nak beritahu, kalau sebelum ini Allah menyatakan cabaran itu pada sebelum ini bercakap tentang Allah nak menguji
dada ataupun sudur hati kita, waliyumahhisama fi qulubikum. Allah nak membersihkan membersihkan hati kita ini, iman kita, agar bersedia untuk terus masuk ke syurga Allah Subhanahu taala. Jadi ujian-ujian melanda, ada orang yang kita harap buat kerja dia tak buat kerja kan. Kadang-kadang dia memang okey pun kan, tapi hari itu pula dia buat hal. Sebenarnya itu adalah satu ibtila ini ataupun musibah itu memang tepat Allah susun untuk kita je. Dia bukannya pasal kebetulan, ia memang betul-betul datang daripada Allah. Kefahaman itu penting agar kita tidak mudah untuk menyalahkan, tetapi menggunakan panduan daripada ayat yang kita bincang, ayat 159. Baik. Jadi Allah menyatakan pada ayat 163, orang yang buat baik ini ada beberapa darjat. Ada orang yang amat betul layyin, lembutnya tadi itu maksudnya dia boleh maafkan, mohonkan keampunan dan juga bersyuarat. Ada orang yang boleh maafkan tapi nak mohon keampunan macam dalam hati itu tak berapa nak okey ya. Ataupun ada yang minta keampunan tapi nak jumpa balik Ustaz. Cuba bayangkan Ustaz. I'm sorry ya. I'm sorry. Kan. Jadi ini adalah tahap-tahap yang kita nak buat baik, tapi ada tahap-tahap itu kita doa kita terus mendapat darjat yang tinggi, dan orang yang buat buruk pun ada darjat-darjat Ustaz. Darjat itu pun datang ikut darjat kita lah. Kalau katakan kita level yang tinggi ini, dia punya cabaran pun macam Nabi kan, ketika perang itu Nabi keseorangan panggil kepada sahabat, sahabat lagi. Kan? Ini di medan perang, ujian bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kekacauan ini Allah masih cakap wallahu basirum bima ya'malun. Allah tengok sebenarnya. Kalau kamu masih lagi nak buat yang terbaik, Allah tahu. Dan kalau kamu buat yang tak baik pun Allah tahu. Allah mulakan dengan istilah wallahu basirum bima ya'malun. Allah beri highlight kepada basir. Allah Maha melihat. Ya, Maha melihat. Nak melatih hati kita ini, buat ini jangan harapkan daripada manusia. Masya-Allah. Jangan harapkan daripada manusia. Pasal kalau harap manusia dalam rumah Ustaz, dalam rumah kalau kita nak kalau katakan gelas tadi dah pecah, kita ambil gelas lain kita pang lagi sekali, siapa tahu? Betul. Kan paling hebat pun isteri ke paling tahu kan. Tetapi sebenarnya Allah cakap watch out. Ya. Allah melihat perkara tersebut, dan kalau katakan ayah melihat ada seorang A bully anak dia, si ayah mesti buat sesuatu Ustaz kan. Kalau Allah melihat kita bully dalam rumah ataupun di luar rumah, dalam pejabat dan sebagainya, kena ingat bahawa Allah takkan duduk diam. Ya, Allah akan buat sesuatu. Ini peringatan daripada ayat 163. Dan Allah membawakan tiba-tiba, dia lebih kurang macam tiba-tiba ayat 164 Ustaz, bercakap tentang laqad mannallahu 'alal mu'minin iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim, ya, iaitu sesungguhnya Allah telah memberi kurniaan kepada orang beriman ketika Allah mengutuskan seorang rasul di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan ayat-ayatnya, mensucikan, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya, ini tengah gaduh-gaduh ni, tengah banyak macam-macam ni, timbul pasal ayat Quran. Ini macam doa Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim minta untuk diberikan rasul, dibangkitkan rasul yang tilawah, ya, tazkiyah dan juga ta'lim. Jadi apa kaitannya? Kaitannya ialah ketika kita rasa stres sangat, ya, kita rasa macam saya kena alamak kan, saya kena berlemah lembut. Kita kena ingat, kalau kita rasa berat sangat perkara tersebut, Allah kata laqad mannallah. Apa maksud mannallah? Kurniaan, nikmat yang amat besar daripada Allah SWT. Allah sudah kurniakan nikmat besar itu. Apa nikmat itu? Pada orang beriman, apabila dibangkitkan rasul daripada kalangan mereka, tilawah ayat-ayatnya, wa yuzakkihim wa yu'allimumul kitaba wal hikmah. Rupanya baca Quran ini Ustaz, kalau kita dapat baca Quran pada hari ini, ini adalah satu manna. Ya, satu kurniaan yang amat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih besar daripada masalah yang ada. Subhanallah. Itu sebabnya ada yang komen pada saya bila dengar Quran time Ustaz, ya, dia ada masalah macam-macam. Dia ambil masa 1 jam itu, dia rasa macam ringan kan. Dengar Ustaz Tarmizi baca pula, subhanallah. Belum Ustaz Fazrul lagi. Ya, masya-Allah, tunggu 604 Ustaz, ya, masih lagi insya-Allah. Jadi dengan mendengar pada ayat-ayat suci Al-Quran tilawah, ya, kemudian kita bersihkan diri dengan kita tadabbur sikit, faham, kemudian kita belajar dalam sikit, rupa-rupanya ini adalah satu manna. Satu kurniaan yang besar. Dan bila ada benda yang besar Ustaz, ya, benda yang kecil-kecil tu jadi macam mudah. Jadi Allah bawakan ini bercakap tentang perang ni, 70 orang.
Masya-Allah. 70 orang meninggal, wafat, Allah ingatkan dan Allah nyatakan di sini pada ayat yang ke-165 menarik ya. Jadi mari sama-sama kita baca sekali lagi ayat 165 untuk memastikan kita faham musibah yang berlaku ini sebenarnya untuk siapa. Allah. Jom Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Bila Ustaz sebut tadi manna itu, laqad manna. Bila kita berada dalam satu ujian yang besar, saya teringat perkongsian daripada seorang sahabat saya dan kisah beliau ketika berada di tembok besi Ustaz. Tembok besi. Tirai besi, tembok Ya, besi kan. betul. Sehingga sampai satu masa Ustaz, dia kata saya ni dah putus asa dah. Boleh dikatakan usaha yang ada hanyalah untuk tarik nafas je. Kalau tarik nafas pun saya rasa putus asa, saya rasa saya dah habislah umur saya dekat penjara. Tetapi bila dia bertemu dengan kalam Allah, dia cakap Ustaz, tidur Al-Quran Ustaz. Oh, subhanallah. Jaga Al-Quran. Bila di Allahu Akbar, dalam keadaan di tembok besi itu, Al-Quran lah yang menjadi teman dia, sehingga boleh mampu menghafal Al-Quran dan khatam beratus-ratus kali Oh, Al-Quran. subhanallah. Ya. Jadi manna tu Ustaz. Manna. Allahu Akbar. Jadi itulah walau macam mana banyak ujian cabaran kita, Al-Quran Jangan lepas. jangan lepas. Jadi kita nak baca Ustaz ayat 165 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 165, dan mengapa kamu hairan ketika ditimpa musibah kekalahan pada perang Uhud, padahal kamu telah menimpakan musibah 2 kali ganda kepada musuhmu pada perang Badar. Maksudnya perang Badar itu ramai tentera musyrik itu yang meninggal ya. Kamu berkata, daripada mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah itu adalah daripada dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi ini adalah satu penjelasan ya Ustaz ya, bercakap tadi tentang panjang ni, bercakap tentang kekalahan umat Islam, terbunuh 70 orang. Nabi panggil minta bantuan, masing-masing bawa diri ya. Dan pada waktu ini mereka bercakap ataupun bertanya, ini daripada mana ni kan? Apa yang berlaku ini, anna hadza ya, ini datang daripada mana? Katakanlah huwa min indi anfusikum. Ini sebenarnya adalah daripada diri kamu sendiri. Kita sendirilah tuan-tuan ya. Maksudnya apa sahaja ujian yang ada ini, kegagalan, kekalahan, datang daripada diri kita. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa nak buat menang, boleh, tak ada masalah. Betul. Tapi Allah nak mengajar macam-macam ya, yang kita boleh belajar di sini, cara menguruskan kegagalan, menguruskan konflik ya, dan dengan ini kita dapat baca pada tahun ini rupanya ia bukan perang adalah perjuangan paling besar, tapi di bawah tu perjuangan dalam keluarga, dalam organisasi, dalam masyarakat, ia adalah menggunakan formula yang ada ini. Dan lebih Ustaz ni, kalau kita tengok kalau kita lihatlah ayat 159 awal tadi kita bincang panjang tentang kalau nak bersifat lemah lembut ya. Sebenarnya sahabat sebenarnya telah dilatih oleh Nabi. Kan, dilatih oleh Nabi. Dia kalau Nabi kata nak pulau ke nak buat apa saja boleh je. Kan, tetapi rupa-rupanya Nabi diingatkan masih lagi walaupun orang tu telah dilatih tetap kena lemah lembut. Subhanallah. Ceritanya apa? Kadang-kadang ialah anak kita ke ataupun tim kita memang dah dilatih bagus ni, saya rasa saya boleh kasar sikit kot kan, tapi rupa-rupanya
kena lemah lembut. Pasal lemah lembut ini dia tak tahu ada waktu kita ni memang tough kan. Ya. Kita boleh je diberi merangkak atas lantai Ya, ke apa semua kita boleh buat. Tapi waktu hati lemah, orang yang komando yang kuat tu pun waktu dia rasa terasa tu dia boleh mengalirkan air Ya, mata. dalam hati ada taman tu masa tu. Oh ya. Kan. Jadi Allah beritahu ini ayat 159 untuk ketua. Allah. Ketua kena kalau nak pilih antara berlemah lembut dengan kasar, Ya. sila pilih Allah. berlembut. Bukan lemah lembik Ustaz ya. Bukan lemah lembik, ni lemah lembut. Okey. Layin. Layin ni dia ada kaitan dalam dia ada mad lin Ustaz Ya, kan. lain betul. Dia Ustaz, kena lembutkan bila kita baca wow dengan ya tu. Ai, au. Dia tak boleh tekan kuat. Contoh boleh tekan ya ayyuha tak boleh. Ya ayyuha. Allah. jadi mad lin itu ada kaitan dengan lintalahum. Lintalahum. Maksudnya kita baris fathah tu, baris atas tu, kita boleh je terus ke atas. Betul. Tapi kita turunkan. Masya Allah, ini taradum ni. Ini atas ini sikit Ustaz, sikit. Nak Subhanallah. cerita tentang lintalahum Betul, sebentar Ustaz. tadi. Pasal ini adalah antara mesej penting pada halaman 71. Ya. Dan kalau kita sambung balik pada ayat 165 tadi, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha, ya. Perkataan asabatkum itu daripada perkataan yang ada kaitan dengan musibah itu, dia adalah macam kalau kita main dart ataupun anak anak panah. Ya. Jadi maksudnya kalau kita tarik tu pum terus kena atas dia punya yang bulat yang tengah-tengah tu, itu sebenarnya ada kaitan dengan asabatkum. Masya-Allah. Ceritanya apa? Apa sahaja musibah yang ada dalam hidup kita ini memang dia tepat kena pada siapa? Ya. Hanya pada orang yang ditarget saja oleh Allah SWT. Subhanallah. Ya, bukannya alamak kebetulan kot. Itu sebabnya saya menyesal saya ada kat sini contohnya kan, tak. Itu semuanya telah disusun oleh Qad asabtum. Allah. Qad asabtum. Ya, Masya-Allah. telah berlaku, ya, perkara itu berlaku dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi maksudnya apa? Segala perkara itu datang daripada diri kita. Ya, betul. Ya. Jadi ayat 165 ini sebenarnya dia ada sambungan pada ayat 166 yang Wah, kita akan menarik. baca esok. Wah, Ya. Akan baca besok. Maksudnya apa? Kesilapan kita membawa pada musibah yang ada, tapi dalam masa sama ia juga datang daripada Allah. Menyebabkan kita bertanggungjawab, Betul, Ustaz. ya, baiki. Dalam masa yang sama kita tahu bahawa ya Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah, aku tahu bahawa engkau yang maha berkuasa, engkau bagi ini memang tepat pada aku, Yes, Ustaz. untuk saya kembali menaikkan darjat saya di sisi Allah, dan juga dapat terus menghargai manna. Ya, kurniaan besar daripada Allah. Pasal kalau tidak mungkin Quran kita tak berapa hargai Ustaz. Yes, Ya. Ustaz. Pasal rasa macam hidup happy go lucky. Ya. Kan? Quran ni turun Ya. untuk orang yang banyak cabaran dan musibah. Betul Ustaz. Dan kalau ada yang kata saya tak banyak musibah hari ini, Allah. selama 30 tahun kurang musibah, itu maksudnya apa Ustaz? Lain macam tu. Maksudnya tidak berlaku pembersihan di sini, Betul. khawatir nanti dibersihkan Allahu di sana Akbar. Ustaz. Masya-Allah, masya-Allah. Yang kita- Sebab tu orang yang ditimpa musibah ni sebenarnya Allah sedang mengangkat darjat dia, kan? Nak bersihkan dosa dia, makanya nak apa? Pull him back. Contoh kan, nak menarik kembali dalam Kepada on the Allah. track kan. Yes. Oi, cakap banting pula ni Ustaz. Itu yang kita nak membawa pada resolusi kita Yes, pada yes. hari ini, iaitu daripada ayat yang ke-159. Mari kita sama-sama saksikan. Jika ada konflik, 3 perkara yang perlu kita buat: maafkan, mohon ampun dan bermesyuarat, ya, diikuti dengan tawakal yang benar-benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kaedah menguruskan cabaran, konflik ataupun masalah dalam sesebuah institusi. Yang kedua, pada ayat 161, elakkan bersikap khianat, ya, dan jangan menuduh orang lain khianat. Itu yang perlu kita beri perhatian. Dan yang ketiganya, rebut anugerah Allah. Ya, Allah nyatakan sebagai manallah, Allah. iaitu mendalami Al-Quran. Masya Itu akan menyebabkan segala cabaran yang ada menjadi kecil, kerana kita tahu bahawa orang-orang terdahulu juga menghadapi cabaran, tapi mereka diingatkan kurniaan besar daripada Allah untuk membawa kita mendapat nikmat yang besar di syurga nanti, insya-Allah. Mari sama-sama kita doa, Ya. dipimpin oleh Ustaz Tirmizi. Ya Ustaz, sebelum bacaan doa Ustaz, Ustaz baju merah hari ni, makna beri juga kita semangat Hari Malaysia Ustaz, esok hari. Jadi ini satu anugerah Allah Taala juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala moga-moga terus menjaga Malaysia dengan rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafurur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon ke hadrat-Mu ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang bersahabat benar-benar dengan Al-Quran. Kuat hati kami menghadapi apa juga cabaran ujian musibah ya Allah. Lantaran daripada Al-Quran yang menjadi teman kami ana al-laili wa atrafan nahar. Membacanya, memahaminya pagi, petang, siang dan malam. Mudah-mudahan hati kami dikuatkan untuk mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, jadikan kami ini hamba-hamba-Mu yang senantiasa bertawakal sebenar-benarnya kepadamu ya Allah. Ya rahmatika ya arhamar rahimin. Teruskan menjadikan mata kami ini ya Allah mata yang senantiasa melihat Al-Quran, membacanya. Lidah kami lidah yang membaca kalam-Mu Al-Quran. Telinga kami telinga yang senantiasa mendengar bacaan Al-Quran. Hati kami hati yang senantiasa rindu akan Al-Quran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Nawa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Moga Allah mengurniakan ya kepada kita untuk terus ya berjuang, dan salah satu usaha kita wakaf untuk ummah Ustaz. Kita menjemput pada tuan-tuan untuk bersama wakaf untuk ummah agar kita sentiasa dapat membawa nilai layyin, lemah lembut di dalam kepimpinan kita, di rumah, di organisasi, di pejabat negeri dan negara, agar perkara ini menjadi satu bukti bahawa kita benar-benar menghargai kepada manna, satu anugerah besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu kembali pada jam 5 petang, pada jam 10 malam dan 6 pagi. Program My Quran Time ini dibawakan oleh Mufas. Insya-Allah My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.